Okey, jadi hari ini kita akan pergi kepada tajuk yang baru iaitu elektrik. Okey, jadi apa yang akan kita belajar pada hari ini adalah yang pertama, kita akan belajar berkaitan dengan sumber tenaga elektrik. Okey, sumber tenaga elektrik. Jadi ada berapa sumber tenaga elektrik, apa sumber tersebut kita akan belajar. Dan yang kedua, kita akan belajar berkenaan dengan simbol komponen litar elektrik. Okey. Kenapa kita perlu belajar simbol? Sebab kita akan melukis litar elektrik dengan menggunakan simbol tersebut. Dan yang terakhir, kita akan belajar jenis-jenis litar. Okey, cikgu takkan buat kuis terlebih dahulu sebab cikgu perlu menerangkan kepada awak terlebih dahulu. Okey, so kita terus pergi kepada yang pertama iaitu sumber tenaga elektrik. Okey, kita lihat dalam buku teks muka surat 115. Okey, ada seorang individu sedang menonton televisyen. Jadi dia kata kat situ mengapa televisyen tidak dapat dihidupkan. Kemudian yang kedua, gambar di bawah. Cuba kamu lihat ada satu mentol yang rosak. Walaupun satu mentol lampu perayaan itu telah rosak, mentol yang lain masih menyala. So dekat sini kita akan belajar ni semua. Bagaimana televisyen ini boleh dihidupkan dan mengapa mentol ini satu rosak tapi yang lain masih hidup. Okay, sedangkan kita tahu arus elektrik itu mengalir dalam litar ini. Okey. Jadi sebelum tu kita akan pergi kepada sumber tenaga elektrik. Apa itu sumber? Okey, sumber ni maksudnya adalah apa yang menghasilkan tenaga elektrik, peralatan ataupun asal. Okey, macam asal ataupun apa yang menghasilkan tenaga elektrik untuk menghidupkan peralatan elektrik di rumah awak. Okey, jadi sekarang boleh ready chat. Cikgu nak tanya soalan. Okey. Contoh peralatan elektrik di rumah awak adalah jam. Apa sumber tenaga elektrik untuk jam? Bateri. Okey, bateri. Siapa tu? Victoria kah? Tak tahu. Syahzanani. Syahzanani. Okey. Bateri. Okey, selain okey, betul. Jam tangan kamu adalah bateri. Televisyen? Kalau televisyen apa? Apa malu nak cakap, boleh tulis kat mesej. Elektrik pula. Memang saya tahu elektrik. Apa sumber tenaga elektrik untuk televisyen? Kan Swiss. Okey. Lampu di rumah awak. Jadi dalam rumah awak, apa sumber tenaga elektrik dalam rumah awak sebenarnya? Okey. Mesti yang lain tak tahu. Okey, jadi lepas ni awak tahu dari mana datangnya sumber tenaga elektrik dari rumah awak. Bukannya elektrik, bukannya suis, bukannya bateri. Takkan televisyen awak nak dihidupkan menggunakan bateri.
Okey. Jadi dari mana asal sumber tenaga elektrik yang ada di rumah awak? Okey, kita tahu telefon bimbit menggunakan bateri untuk sumber tenaga elektrik. Kita tahu apa lagi? Kereta. Okey, kereta apa kelas? Kalau kereta apa? Apa yang sumber tenaga elektrik untuk kereta? Apa yang menghidupkan kereta awak? Bateri. Bateri. Okey, bateri untuk kereta ada nama dia yang tersendiri. Sebab tu cikgu suruh kamu baca muka surat 115 hingga 123. So kita lihat kat sini. Okey. Jadi sebelum tu cikgu perkenalkan dulu kepada kamu. Ada berapa sumber tenaga elektrik? Ada berapa kelas? 6. 6. Wah, betul, akumulator kata Fitri. Akumulator ni lah yang menghidupkan kereta. So, ada 6 sumber tenaga elektrik. Yang pertama, okey. Kita lihat kat sini. Okay, kita menggunakan tenaga elektrik dalam kehidupan seharian. Tenaga elektrik digunakan untuk menghasilkan cahaya haba bunyi dan menggerakkan sesuatu objek. Apakah sumber yang menghasilkan tenaga elektrik? Okey. Jadi yang pertama sekali, yang paling banyak digunakan di Malaysia iaitu stesen jana kuasa. Okey, stesen jana kuasa ni dia ada banyak. Okey, dengan menggunakan angin, ombak dan juga air ataupun hidroelektrik. Okey. Stesen jana kuasa ni kalau dekat Malaysia cuma ada air sahaja. Okey, cuma ada air sahaja. Yang angin dengan ombak ni tak ada di Malaysia. Jadi menjawab kepada persoalan cikgu tadi, apakah sumber tenaga elektrik untuk kamu punya televisyen, lampu dan peralatan elektrik yang berkuasa tinggi adalah daripada air ataupun stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, cikgu ulang. Jadi sumber tenaga elektrik dalam rumah awak macam televisyen, kipas, mesin basuh, peti sejuk, asal dia ataupun sumber dia adalah daripada stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey. Jadi macam mana stesen jana kuasa hidroelektrik ni berfungsi adalah okey. Dia di dalam stesen jana kuasa hidroelektrik ni contohnya ni adalah empangan. Okey. Salah satu contoh stesen jana kuasa hidroelektrik yang berada di Malaysia adalah di Bakun dan juga Batang Air. Ini contoh yang ada di Sarawak. Okey. Okey. Jadi contohnya ada air mengalir pergi ke bawah. Okey, air mengalir ke bawah. Jadi di empangan ni empangan. Di simen ni empangan. Okey, jadi kalau ada air yang jatuh ke bawah, dekat bawah ni ada turbin. Tapi dia bukan macam ni lah. Bukan macam yang cikgu lukis ni. Okey. Okey, ada banyak turbin. Turbin yang sangat besar. Okey, jadi bila air ni jatuh ke bawah, dia akan menolak turbin. Jadi apabila dia menolak turbin, turbin akan berputar.
berpusing. Jadi apabila turbin ini berpusing, dia akan menghasilkan sumber tenaga elektrik dan akan disalurkan ke setiap rumah. Okey, jadi kamu sebenarnya tak perlu risau berkenaan dengan bagaimana stesen janakuasa hidroelektrik ataupun angin dan ombak ni berfungsi. Cukup kamu tahu dalam stesen janakuasa ada turbin. Okey, ada turbin. Okey, begitu juga dengan ombak dan angin, sama juga. Kalau angin kita ada kincir angin. Okey, kincir angin yang sangat besar. Okey, jadi angin akan memutarkan kipas ataupun kincir ni dan menghasilkan sumber tenaga elektrik. Okey, jadi cikgu bagi tahu tak perlu risau bagaimana ia menghasilkan tenaga elektrik, kamu belum sampai tahap itu. Yang paling kamu perlu tahu adalah stesen janakuasa ni akan menggunakan tenaga kinetik dan menggerakkan turbin. Ada dalam buku ni. Dan menggerakkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Ingat tu, turbin. Turbin ni dia macam kipas. Okey. Okey, kemudian yang kedua adalah sel suria. Okey, sel suria ni sumber dia yang paling utama adalah cahaya matahari. Okey, daripada cahaya matahari. Jadi dengan adanya sumber tenaga elektrik seperti sel suria ni, jadi kita tak perlulah guna janakuasa hidroelektrik. Okey, di mana kamu biasa jumpa sel suria ni? Biasanya kamu tengok dekat atas rumah orang kaya. Bukannya sekolah orang kaya. Orang-orang kaya ni dia ada panel solar di atas bumbung dia. Okey, atas bumbung rumah ada panel solar. Okey, di bumbung rumah. Okey. Okey, ni bumbung rumah. Okey, dalam atas bumbung rumah tu dia ada panel solar. Jadi bagaimana panel solar ni berfungsi? Panel solar ni berfungsi untuk menyerap tenaga cahaya matahari. Okey, menyerap tenaga cahaya matahari. Tenaga solar. Okey, jadi tenaga solar tu akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, seperti yang saya bagi tahu, kamu tak perlu tahu bagaimana situasi kat sini berlaku, kamu cuma perlu tahu panel solar menyerap tenaga solar kemudian diubah menjadi tenaga elektrik. Okey, sel suria digunakan seperti satelit. Satelit ni, tahu tak satelit? Satelit ni adalah alat yang mengelilingi bumi di luar angkasa. Okey. Satelit ni digunakan untuk penggunaan telekomunikasi dan sebagainya. Dan kadang-kadang kamu ada tengok di kalkulator. Okey, cikgu bagi contoh dengan kamu dekat mana. Sel suria. Okay. Kadang-kadang dekat kawasan pedalaman pun ada juga projek panel solar. Okey. Ni di atas rumah. Kamu boleh lihat kat sini atas rumah. Okey, kalau cikgu lihat kepada satelit. Satelit pun salah eja. Macam ni contoh ni satelit, dekat luar ni dia ada panel solar. Okey. Satelit. Okey. Contohnya ni satelit
Dekat luar dia ada panel solar. Sebab macam mana kita nak hantar guna wayar kan tak dapat. Okay, jadi dia gunakan cahaya matahari untuk dia dijadikan sebagai sumber tenaga elektrik untuk menghidupkan panel solar ni. Okey, kita beranjak kepada sumber yang seterusnya iaitu sel kering. Okey. Okey, sel kering. Kenapa kita panggil dia sel kering bukan bateri? Sel kering ni sama juga maksud dia dengan bateri. Tapi kalau dalam sains kita biasa guna perkataan sel kering. Sebab bateri ni lebih kepada bateri yang bentuk seperti ini. Kalau sel kering ni dia menyeluruh. Okey, sebab dalam telefon bimbit kita pun ada sel kering. Dalam komputer ataupun komputer riba pun ada sel kering tapi bentuk dia bukan seperti ini. Okey, jadi secara umumnya kita akan panggil dia sebagai sel kering. Okey, dalam sel kering ni dia ada tenaga kimia dan tenaga kimia itu boleh berubah kepada tenaga elektrik. Okey. Ingat peralatan seperti komputer, riba, jam, alat kawalan jauh. Okey, dan permainan adik-adik awak, apa lagi yang guna bateri dan sebagainya. Okey. Kemudian yang keempat adalah dynamo. Okey, dynamo ni biasanya kita jumpa di dalam basikal. Okey. Contohnya di basikal adalah pedal dia apa. Okey. Macam mana cikgu dah lukis basikal ni? Okey. Okey, jadi dekat basikal ni kita ada dynamo. Dekat sini biasanya kita letak dynamo. Okey, dynamo ni digunakan untuk menyalakan lampu. Okey, lampu di hadapan ni. Okey, jadi apabila kamu kayuh, baru dynamo di dalam ni akan bergerak, okey, dan akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, jadi daripada tenaga kinetik, okey, tenaga kinetik ni kamu akan belajar tajuk seterusnya. Okey, tenaga kinetik ni melibatkan pergerakan dan kemudian berubah kepada tenaga elektrik. Siapa tu? Kenapa ada yang tak faham? Okey. So kamu ingat dynamo ni ada pada basikal untuk menyalakan lampu. Jadi makin laju bawa kayuh, makin terang lampu. Okey. Cikgu rasa basikal sekarang dah tak ada sangat guna dynamo ni. Dynamo. Okey, ni. Okey, dynamo dekat basikal. Okey, jadi dia digunakan untuk menyalakan lampu. Jadi hipotesis boleh dibina dekat sini. Okey, makin laju awak kayuh, semakin terang, semakin cerah lampu basikal. Okey, seterusnya nombor 5. Akumulator. Okey, akumulator ni ataupun biasanya kita panggil bateri kereta. Okey, bateri kenderaan. Ianya untuk menghidupkan kenderaan. Lori, bas, kereta, motosikal. Okey, itu semua. Okey. Akumulator ni dia daripada tenaga kimia. Tenaga kimia maksudnya di dalam akumulator ni tadi ada bahan kimia.
Okey, ada bahan kimia. Jadi daripada bahan kimia tu dia akan menukarkan kepada tenaga elektrik. Okey. Dan yang terakhir adalah 6. Okey. Nombor 6 ni adalah penjana. Okey. Penjana ni adalah digunakan untuk menghidupkan peralatan elektrik yang berkuasa yang tidak menggunakan tenaga yang banyak. Okey, contohnya lampu, kipas. Okey. Jadi penjana ni biasanya kita jumpa kat mana? Okey. Okey, kita biasa jumpa di tempat yang tidak ada bekalan tenaga elektrik. Okey, contohnya di kawasan kampung, pedalaman, tanah. Apa yang tanah? Dekat rumah panjang. Okey. Mesti ada yang orang tak pernah tengok penjana ni. Penjana ni ataupun kita panggil dia, biasa kita panggil dia mat kau. Kita panggil dia apa? Biasanya kita jumpa siapa yang dekat kawasan pedalaman ataupun kampung-kampung, dia biasa jumpa benda ni. Kita panggil dia kenapa saya punya pensel ni? Generator. Okay, generator ni dihidupkan dengan menggunakan minyak. Okay, ataupun minyak petrol. Kita guna daripada minyak petrol ataupun bahan api fosil. Apa benda ni? Okay. Jadi dia pada tenaga kimia, dia berubah kepada tenaga elektrik. Okey. Kita biasa panggil dia generator, tapi dalam sains kita panggil dia penjana. Okey. Generator. Okay, generator ni ada generator besar, ada generator kecil. Okay, kalau untuk hidupkan satu sekolah, kita guna generator yang besar. Kalau sekadar nak hidupkan peralatan elektrik, satu saja, kita gunakan yang kecil. Okay. Okay, sekarang kita dah belajar berkaitan dengan sumber tenaga elektrik. Jadi sumber tenaga elektrik ada 6. Okay, ada 6 semuanya. Okay. Okay, semua sumber tenaga elektrik ada 6. Siapa? Stuck. Tutup saya. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu litar elektrik. Okay, litar elektrik. Sekejap Stop. Okay, kita akan pergi kepada litar elektrik. Tapi sebelum tu, kita pergi, bukan. Cikgu skip dulu ni, litar bersegi dan litar selari. Okay, cikgu nak pergi kepada lakaran ataupun simbol komponen dalam litar. Okey. Sebelum tu ada berapa komponen dalam litar elektrik kelas? 3. 3. Kau ke 3?
Okay, kalau kamu lihat dalam buku teks ada 3. Tapi dia terlepas satu salah satu. Bukan dia maksud dia tak lukis lah. Tapi sebab lukisan tu senang sangat. Jadi dia tak nak letak dalam tu. Okay. Jadi simbol komponen dalam meter elektrik yang paling penting ada 4 sebenarnya. Okay, termasuk 3 yang kamu jumpa dalam buku teks ni. Okay. Komponen yang pertama. Okay, ni penting macam mana kamu nak lukis ni. Sebab ada dalam soalan buku aktiviti kelak. Okay, komponen yang pertama adalah sel kering. Simbol dia sangat senang. Okay. Simbol dia lukis satu panjang, satu pendek. Kemudian ni dia punya wayar. Ini untuk satu sel kering. Kalau 2 sel kering, kamu doublekan dia. Panjang, pendek, 1 sel kering. Panjang, pendek, 2 sel kering. Ni penting Bukan macam ni. Kalau macam ni salah. Okay. Ini salah. Okay. Salah. Tak nak padam pula tu. Okay. Okay. Macam ni pun salah. Panjang, pendek, pendek, panjang. Terbaliklah. Artinya bateri awak macam ni bersambung. Okay. Salah. Ni maksud dia. Sebab apa kita lukis dia macam ni? Sebab bateri kita bersambung macam ni kan. Kalau 2. Okay. Okay. Itu kalau 2. Kalau 3. 1 sel kering. 2 sel kering. 3 sel kering. Okay, 3. 3 sel kering. Okay, biasanya dalam soalan kita sampai 3 je lah. Okay, kalau 4 dan seterusnya. Okay, kena tahu ni. Okay, jangan salah lukis. Okay, pendek, panjang, panjang, pendek. Okay, mesti jelas panjang dan pendek dia. Okay, kemudian yang kedua. Swiss. Okay. Swiss ni kita bagikan dia kepada 2 iaitu Swiss terbuka dan Swiss tertutup. Okay. Swiss yang kita gunakan dalam makmal sains ni macam ni rupa dia. Okay. Ataupun kita panggil dia sebagai Swiss pisau. Sebab dia seperti pisau. Sekejap Swiss pisau. Okay, ni contoh dia. Okay, ni kamu boleh lihat dekat sini. Ni contoh. Okay, ni contoh dia. Okay, Swiss pisau. Okay, Swiss pisau ni sebenarnya kalau lihat kamu dalam gambar ni, dia dalam keadaan Swiss tertutup. Okay, kalau Swiss tertutup, artinya elektrik mengalir. Okay, elektrik mengalir. Biasanya kamu kalau dalam kehidupan saya, tutup Swiss, tutup Swiss. Tutup Swiss maksudnya kamu kata off lampu. Tapi kalau dalam sains, kalau dalam simbol ni, Swiss tertutup maksudnya arus elektrik mengalir. Okay, maksudnya arus elektrik mengalir. Okay, kalau terbuka, Swiss elektrik tidak mengalir. Okay. Okay, jadi simbol dia sangat senang. Cikgu panggil dia lubang hidung ataupun tak hidung. Kalau Swiss terbuka, okay, cikgu takut ni tak jelas nanti. Okay.
Okey. Kalau suis terbuka, jangan lupa tahi hidung 1, tahi hidung 2. Okey. Ini wayar. Dan kalau suis terbuka, dia terbuka. Okey. Kalau suis tertutup, okey, tahi hidung 1, tahi hidung 2. Wayar dia dan ini dia punya suis tertutup. Okey. Maksudnya dekat sini elektrik tidak mengalir, suis terbuka, elektrik tidak mengalir, suis tertutup, arus elektrik mengalir. Okey. Jadi ini mengalir. Okey. Jadi apa fungsi suis ni adalah suis berfungsi sebagai untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik. Okey, menyambung dan memutuskan litar elektrik. Suis untuk menyambung dan memutuskan arus elektrik. Okey. Kemudian yang ketiga. Yang terakhir adalah mentol. Okey, cara untuk lukis mentol sangat senang. Okey, buat bulatan, buat X dan wayar. Itu saja. Itu mentol. Okey. Okey, lakaran ni digunakan supaya kamu lebih mudah faham dan jelas bagaimana arus elektrik itu mengalir. Okey, jadi kamu tak perlulah lukis bateri itu dalam keadaan asal, suis ni dalam bentuk asal dan juga mentol. Nanti buang masa. Dan yang terakhir, komponen yang keempat yang sangat senang iaitu apa kelas? Awak rasa? Apa yang keempat? Mentol. Ini mentol dah ada tak? Apa lagi satu yang si ada? Deng. Apa yang menyambungkan setiap komponen? Apa Fitri? Wayar. Yes, betul. Wayar. Yang menyambungkan setiap komponen ni yang terakhir ialah wayar. Okey. Sebab apa dia tak nak lukis dalam ni? Sebab lukis wayar ni lurus saja. Okey. Okey, jadi 4 komponen yang mesti ada dalam litar adalah sel kering, suis, mentol dan wayar. So, okey, nanti simbol-simbol ni cikgu akan aplikasikan terus di dalam tajuk jenis-jenis litar, iaitu jenis-jenis litar. Cikgu akan guna simbol ni untuk cikgu ajar litar, jenis-jenis litar. Ada berapa jenis litar kelas? Yang ni penting, sangat-sangat penting. 2. 2. Apa itu? Siapa boleh sebutkan apa jenis litar tu? Ada 2. Selari yang tertutup. Selari dengan tertutup. Litar apa Yelena? Litar bersiri. Dan? Bersiri. Satu lagi? Awak kata 2? Litar selari. Ya, litar bersiri dan litar selari. Ingat tu, jangan salah. Litar bersiri dan litar selari. Bunyi dia hampir sama. Okey, 2 jenis litar. Dua jenis litar iaitu yang pertama litar bersiri dan yang kedua litar selari. Okay, jadi kamu mesti tahu apakah perbezaan di antara litar bersiri dan juga litar selari. Alah. Okey.
litar bersiri dan litar selari. Apa perbezaan dia? Okay, kalau kita lihat dekat dalam buku teks ni, muka surat 118. Okey, ini adalah contoh litar bersiri. Okey, jadi apa perkara yang penting dalam litar bersiri ni adalah yang pertama, mentol disusun dalam bentuk satu rantai. Okey, yang pertama, poin yang pertama, mentol disusun dalam bentuk satu rantai. Okey, dalam satu rantai. Maksudnya rantai, tengok awak kat sini Ni harus mengalir sini. Okey, dia satu saja. Satu sahaja. Okey. Kemudian poin yang kedua, litar bersiri mempunyai satu laluan arus elektrik mengalir. Okey. Mempunyai cuma satu laluan. Satu sahaja laluan arus elektrik mengalir. Okey, ingat ni satu sahaja. Okey, satu rantai. Okey, sekarang kita pergi lihat kepada selari. Okey, tengok ada perbezaan dia dekat situ. Okey, lepas ni cikgu akan lukis. Okey, cikgu terangkan dulu perbezaan dia. Yang untuk litar selari, mentol disusun dalam bentuk cabang. Okey, mentol disusun dalam bentuk cabang. Okey, yang selari. Tukar ni loh. Tak nampak. Okey, cabang yang selari. Dekat sini, ni cabang yang pertama. Satu. Ni cabang yang kedua. Okey, sebab ada dua mentol, jadi ada dua cabang. Satu cabang, dua cabang. Okey. Dan poin yang kedua, mempunyai lebih daripada satu laluan arus elektrik. Okey. Lebih daripada satu laluan arus elektrik. Tadi kalau siri ada satu laluan. Kalau selari lebih daripada satu. Maksudnya boleh 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey. Lebih daripada satu. Okey. Jadi ini lebih daripada satu. Yang ini bentuk cabang. Okey. Jadi cikgu akan lukiskan kepada kamu dengan menggunakan simbol. Okey, contohnya dekat sini, dekat gambar dekat atas ni ada dua mentol. Satu sel kering, satu suis tertutup. Okey. Jadi bagaimana cikgu nak ubah ni kepada bentuk lakaran? Okey, kamu lukis dulu. Okey, yang ni penting ada dalam buku aktiviti kamu nanti. Satu sel kering. Okey, kemudian nanti kena lukis pakai pembaris, okey? Okey, kemudian ada mentol. Okey, jangan kamu sambung terus sini, salah Kena ada wayar dulu. Baru lukis mentol. Kemudian suis tertutup. Lubang hidung satu, tai hidung dua. Okay. And
Sambung. Okay, jangan putus. Okay, itu kalau dua sel kering. Dua mentol. Okay, ianya boleh berubah situasi. Kalau cikgu suruh kamu lukis, sila lukis litar bersiri yang mengandungi dua sel kering, 3 mentol dan 1 Swiss tertutup. Okey, contoh cikgu bagi keadaan seperti ni, situasi ni. Jadi kamu lukislah 2 sel kering, 1 sel kering, 2 sel kering. Okey, kemudian 3 mentol. Kamu tak semestinya lukis kat bahagian bawah. Okey, 1 mentol. 1. 2 mentol kedua, mentol ketiga. Sorry, lukisan cikgu buruk. Okey, kemudian jangan kamu naik terus macam ni, tak cantik. Okey, buat dulu dia punya bucu. Okey, Swiss tertutup, tahi hidung 1, tahi hidung 2. Okey, kemudian sambung. Okey, ini adalah litar bersiri, ada 2 sel kering, 3 mentol, 1 Swiss tertutup. Okey. Okey, ini litar bersiri. Dan seterusnya. Okey. Sekarang kita pergi kepada litar selari. Okey. Cikgu ubah yang dalam gambar dalam buku teks ni kepada bentuk simbol. Okey. 1 sel kering. Okey. Kemudian cabang yang pertama. Kalau kamu tak nak lukis dulu, kamu boleh lukis ikut dalam gambar. 1, 2 mentol. Nak kamu sambung kemudian pun boleh. Okey. Okey, Swiss tertutup. Swiss tertutup. Kamu tengok dalam gambar. Kalau Swiss tertutup, tutuplah dia. Kemudian sambung. Okey. Ni tak cantik. Sekejap. Okey, ini adalah litar selari. Kemudian, kalau soalan suruh kamu lukis, sila lukis litar selari yang mengandungi 2 sel kering, 3 mentol, 1 Swiss. Macam mana ni? Okey, kalau dia minta 1 saja Swiss. Jadi 1 saja Swiss, kamu kena lukis kat tempat lain. Okey, so 2 sel kering, 1, 2, 3 mentol. Mesti secara bersiri ya. Selari ya. 1, 2, 3. Okey. Cabang 1, cabang 2, cabang 3. Sekejap. Okey, kemudian lukis Swiss dekat atas ni. 1 Swiss tertutup. And lengkapkan. Kalau dia suruh lukis 3, baru kamu lukis kat sini. Okey, tapi dia minta 1 saja Swiss. Okey, jadi kita letak dekat main dia. Okey, saya ulang balik. Okey, kita lihat kat sini perbezaan litar bersiri dan litar selari. Okey. Okey, perbezaan litar bersiri dan litar selari. Okey, ingat litar bersiri bersiri. Okey, litar bersiri cuma ada dia disusun secara rantai. Okey, satu rantai. Dia takkan ada putus-putus ataupun belok kanan, belok kiri. Macam jalan raya. Ni jalan raya lurus. Okey, kemudian kalau litar bersiri,
dia cuma ada satu laluan arus elektrik. Satu saja bateri ni mengalir, dia tak pergi tempat lain. Sama juga. Dan kalau litar selari mempunyai cabang. Okey, dia mempunyai cabang. Ni cabang satu, dia guna satu. Kemudian arus elektrik tadi boleh juga mengalir ke sini. Okey. Dia boleh mengalir ke kiri, dia boleh mengalir lurus. Okey, pergi sini. Jadi dia ada 2 cabang sini. 1, 2. Kalau dekat sini ada 3 cabang. 1, 2, 3. Dan arus elektrik dia mengalir lebih daripada 1. 1, 2, 3. Okey. Okey, jadi kamu mesti tahu apa dia punya perbezaan. Ni perbezaan. Okey, perbezaan ataupun perbandingan di antara litar bersiri dan litar selari. Okey, nota ni